Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini 6 hari bulan September 2020. Okey, untuk minggu ni saya akan cuba untuk memberi sedikit analisa mapping untuk pair yang agak kurang popular, iaitu AUD NZD untuk time frame weekly. Seperti biasa, saya suka melihat setup ataupun peluang-peluang yang ada di time frame weekly setelah candle weekly close pada hari Jumaat yang lepas. Okey, sekarang kita berada di time frame weekly untuk pair AUD NZD, dan kalau kita lihat sekarang kita akan cuba meneliti perjalanan market seperti biasalah. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan, ini adalah antara tempat-tempat ataupun boleh kita katakan sebagai zon-zon terendah di weekly, di weekly, zon-zon terendah, antara zon-zon terendah di weekly. Okey, so kita perhatikan di sini zon-zon terendah weekly ini. Kalau kita lihat di sini sudah terjadinya ataupun sudah ada signal extreme buy, di mana candle ataupun MA5 low sudah pun terkeluar daripada low BB. Okey, dan kalau kita lihat ada sebatang candle yang berjaya close di luar BB di sini, di sini. Okey, so kita tahu ini adalah signal extreme buy. Kita ada reverse candle, kita ada retest candle, and then price naik membuat TP wajib, dan dalam masa yang sama membuat arah kukuh buy. Arah kukuh buy. And then price naik dan seterusnya membuat bacaan momentum buy, dan kemudiannya memberi kita re-entry buy, tetapi kalau kita lihat di sini seperti sudah ada arah awal sell, tetapi sepertinya di sini adalah antara zon-zon untuk kita melakukan re-entry buy kerana masih ada EMA 50 di sini, dan kita lihat price terus naik dan akhirnya sudah ada satu lagi bacaan atau sudah ada lagi satu lagi signal. Signal apa tuan-tuan? Ini ialah signal momentum buy, di mana candle close melepasi top BB. Top BB. Dalam masa yang sama juga kita lihat MA5 high sudah pun terkeluar daripada top BB. Ini juga menandakan signal extreme sell. Bila mana kita katakan signal extreme sell, pada siapa yang sudah masuk sell, kita wajib TP di MA5, MA10 low. Kenapa? Kerana di sini ialah antara potensi setup re-entry buy di weekly. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat candle last week, which is this particular candle, close tidak melepasi MA10 low. Dia berada di antara MA5, MA10 low. So di sini ialah potensi setup, potensi re-entry buy di weekly. Setup potensi buy di weekly setelah berlakunya signal candle momentum buy. Ini adalah CSM buy. Candle momentum buy. This one is candle momentum buy. So, candle momentum buy memberi kita signal bahawa kekuatan market untuk terus naik masih ada, masih kuat. So, sekarang ini kita hanya menunggu atau kita mencari peluang-peluang buy di time frame yang lebih rendah. Itu yang pertama. Kalau tuan-tuan perhatikan di weekly juga, kita akan melakukan satu penarikan trend line di sini, di sini. So, kita kelihatan bahawasanya trend line ini pun telah pun berjaya dipecahkan. Ataupun kalau based on this particular trend line, kita boleh lihat susah kalau kita pakaikan, kita ambil shadow, cuba kita ambil body saja, kita gunakan line chart, so kita boleh nampak dengan jelas. Kalau kita menggunakan line chart, kita boleh nampak dengan jelas di mana price sudah pun melakukan breakout.
Okey, di sini. Okey, di situ ya. Okey. Kalau kita melakukan satu penarikan trend line dengan menggunakan line chart ya. Kerana terlalu banyak shadow, so saya lebih gemar memakai line chart. So kalau kita perhatikan di sini, tuan-tuan boleh perhatikan di sini ialah antara resisten yang utama di weekly, dan ini ialah support yang utama di weekly. Support di weekly ya. Seperti kerana apa? Kerana saya mengatakan di sini kerana apa? Di sini ialah satu bentuk perjalanan. Okey, bentuk perjalanan seperti price sentiasa membuat structure, membuat lower low dan lower high. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan di sini, lower low, lower high. Sentiasa membuat bacaan lower low dan lower high. Tetapi di time frame weekly juga telah berlakunya satu breakout di sini, tuan-tuan. Di sini telah berlakunya satu breakout di sini. Tetapi breakout ni masih belum pecah di particular resistance. Okey, saya besarkan sedikit ya. Okey, dia breakout di sini. Kemudian dia turun semula. Dia membuat retest seperti biasa. Dan kemudiannya dia telah pun berjaya breakout. Okey, dia telah berjaya breakout di particular resistance ataupun lower high yang terdekat di sini. Yes, di sini. Okey, so saya kembali kepada bacaan. Okey. So saya buang di sini, saya buang semua ni. Okey, bila berlakunya keadaan ini, kita melihat bahawasanya this particular resistance telah pun ditest sekali di sini. Okay, this particular resistance actually price dah test dah pun di sini. Okay, dia dah test, tetapi kita melihat belum ada significant breakout di sini. Tetapi bila price turun and then kemudiannya pump, this particular movement ini tuan-tuan sudah pun pecah this particular resistance. So secara rasionalnya kita boleh mengatakan bahawa this particular structure, which is structure penurunan, sudah pun bertukar kepada structure kenaikan. Kerana apa? Kerana this particular structure telah pun dipecahkan oleh movement ini. Movement ini actually telah pun memecahkan this particular trend line. Dia telah break this particular trend line, dan dalam masa yang sama dia telah break this particular resistance yang terdekat di weekly ya dia. Ini adalah movement di weekly. So sekarang ni price turun, retest ya tuan-tuan, retest balik, di mana zone-zone ini ialah di antara kita mengatakan sebagai resistance bekas support. So sekarang ni price telah pun turun untuk test balik this particular resistance. Dan dalam BBMA kita ada setup di sini tuan-tuan. Setup apa? Setup re-entry buy, which is betul-betul di antara resistance become support, which is resistance yang telah pun berjaya dipecahkan tuan-tuan. Okay, so sekarang ni kita hanya menunggu apa? Kita hanya menunggu bacaan re-entry buy di weekly. Tetapi of course kita perlu melakukan bacaan multi time frame ya tuan-tuan, bacaan multi time frame. Okay, so sekarang ni saya delete dulu benda-benda ni. Okay, terlalu banyak. Okay, and then kita move di time frame yang lebih kecil, which is di time frame daily. Kita lihat apakah bentuk ataupun bacaan yang dilakukan di time frame daily. Okay, saya kecilkan sedikit ya tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan lihat di time frame daily tuan-tuan, kita melihatkan ada sekarang ni market sedang melakukan penurunan. Okay, kalau kita besarkan sedikit, okay, kita melihat di sini ada extreme sell. Okay, di sini ada TP wajib. Okay, and then kita ada MHV sell, and then kita ada arah kukuh sell, and then belum ada sebarang bacaan momentum sell di sini ya, momentum sell di sini. Kerana apa? Kerana kita melihat di sini ada EMA 50 yang menahan penurunan. Okey, so kita boleh mengatakan keadaan sini ialah berlakunya rejection di EMA 50, dan dalam masa yang sama ada satu lagi resistance di sini, support di sini yang perlu dipecahkan ya. Okey, so di sini kita melihat belum ada sebarang bacaan momentum sell. Kerana apa? Kerana market tertahan
di zon-zon EMA 50. Kemungkinan market akan cuba naik semula di sini, EMA di area zon-zon MA5, MA10 high di situ sebelum melakukan jatuhan. Jangkaannya saja, tuan-tuan. Tapi perlu diingat, kita mencari setup re-entry buy di weekly. So kita perlu tunggu peluang-peluang ataupun setup buy di daily terlebih dahulu, seperti kita menunggu setup extreme buy ataupun MHV buy ataupun arah kukuh buy di daily. Okey, di daily. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan juga di sini, kita melihat CB1-nya adalah di sini, tuan-tuan. CB1-nya adalah di sini. So, actually sekarang ni price sedang mencuba untuk memecahkan CB1, tetapi masih belum mampu lagi untuk memecahkan CB1 ya, tuan-tuan. So, kalau kita lihat di sini, dia ada keadaan di mana di sini kita boleh melihat ada satu keadaan yang kita namakan sebagai dominant break. Okay, dominant break, which is saya tandakan ini adalah candle bullish yang telah pun berjaya dipecahkan, which is this sebatang candle di sini yang berjaya memecahkan this particular dominant break, this particular bullish. Okay, so kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci FMCBR. So sekarang ni ternyata price berada di zon-zon 161 ya tuan-tuan, 161 iaitu zon-zon kita pullback, zon-zon pullback. So seperti biasa, normally zon-zon pullback akan berada di sekitar 161 ataupun maksimum di zon-zon 261 potensi saja. So kita jangkakan apa di daily? Kita menjangkakan kalau tiada sebarang momentum, price akan naik semula di antara MA5, MA10 high sebelum kerana di sini ada potensi re-entry sell di daily sebelum price akan cuba untuk turun semula. Okey, itu hanya jangkaan saja. Okey, itu ceritanya di daily. Okey, so saya tutup. Saya delete dulu. Okey, itu ceritanya di daily. Okey. So, apa ceritanya di H4, tuan-tuan? Okey, ini ialah ceritanya di H4. Okey. Kalau kita melihat di H4, kita melihat sekarang ini masih lagi dalam keadaan downtrend. Semasa dalam keadaan downtrend. Kenapa kita lihat di sini ada extreme. Di sini ada extreme sell di sini. Okey, dalam masa yang sama extreme sell di sini. TP wajib di sini, MHV sell di sini, arah kukuh. Tetapi saya ada sebarang momentum sebaliknya membuatkan bacaan arah kukuh buy di sini. Secara automatiknya arah kukuh buy ini telah pun mematikan arah kukuh sell di sini. Tetapi kita lihat kenaikan tiada sebarang momentum. And then price turun balik membuat bacaan arah kukuh sell, dan kita melihat price berada di keadaan sideways di sini sebelum price berjaya break membuat bacaan momentum sell di sini ya. Di sini bacaan momentum sell. Okey, macam momentum sell, price close di bawah MIBB. Di bawah low BB, minta maaf. Dan price naik cuba untuk lepas area-area BB tapi tidak dapat. Berlakunya rejection di MA5, MA10 high. Di sini ada mid BB, ada MA50, price terus turun, terjun. Tetapi tiada sebarang momentum. Price cuba naik semula, tiada sebarang momentum buy, dan akhirnya price berjaya turun melakukan satu terjunan di sini. Okey? Terjunan di sini. Okey, dan dalam masa yang sama di sini kita lihat momentum sell di mana candle close melepasi low BB, dan sekarang ini price berada di sekitar kawasan MA5, MA10 high di sini. Okey. So di sini adalah antara peluang-peluang untuk kita mencari re-entry sell. Kenapa? Kerana kita melihat ada beberapa batang candle reject MA high, dan dalam masa yang sama reject MA low. Tapi perlu diingat di sini ada mid BB, tuan-tuan, mid BB. So kita jangkakan akan berlaku sedikit lagi penurunan. Kenapa? Kerana berdasarkan penarikan Fibonacci, kita melihat CB1-nya berada di sini. Di sini adalah zon-zon CB1. So kita boleh tarik Fibonacci di sini, FMCBR. Okey, di sini adalah CB1-nya, candle tertinggi di sini. Okey, di sini adalah CB1. So kita melihat sekarang price berada di sekitar okey, tuan-tuan. Price masih lagi belum sampai di zon 423. Okey, masih lagi belum sampai di zon 423. So sebarang kemungkinan untuk saya buy ini hanya saya akan tunggu di sekitar kawasan ini. Saya akan tunggu di sekitar kawasan ini sebelum saya melakukan posisi buy. Saya akan menunggu sebarang setup buy di sini, tuan-tuan ya. Kerana apa? Kerana saya menunggu
price datang sini terlebih dahulu. Kerana sekarang ini, kalau kita melihat strukturnya pun, di sini ialah satu keadaan resistant. Okay, di sini ialah dia punya support, and then price membuat new high, lower high di sini, price terjun di sini, and then di sini ialah lower high yang terbaru, dan di sini ialah lower low yang terbaru. So keadaan di sini kita melihat masih lagi structure di H4 masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Kita melihat di sini movement dia naik semula, and then kemudian turun di sini, naik semula, naik semula kat sideways, and then dia price membuat satu terjunan di sini, membuat new lower low, kemudiannya naik, membuat new lower high, and then minggu lepas kita lihat perjalanannya, price turun membuat new lower low, price naik membuat new lower low, membuat new lower low. So kalau kita lihat di sini, kita tidak nampak lagi sebarang bentuk-bentuk kenaikan ataupun sebarang setup buy di H4. Kita tidak lihat lagi sebarang setup buy di H4. Kerana apa? Kerana dalam keadaan sekarang ni trendingnya market masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Trendingnya masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Tiada lagi sebarang bentuk-bentuk kenaikan. Kerana apa? Kerana strukturnya masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Di sini ialah ada lower high yang perlu dipecahkan lah. Lower high yang terbaru. This one is lower low yang terbaru. So, berdasarkan bentuk struktur ini, seperti biasa, berdasarkan penarikan Fibonacci, kita boleh mengukur jatuhan di H4 sebelum kita mencari peluang-peluang buy. Untuk kita mencari peluang-peluang buy, untuk kita mengikut perjalanan di weekly. Mengikut perjalanan di weekly. So, antara zon-zon yang menjadi pemerhatian ialah di sini, ya tuan-tuan. Di sini zon-zon yang menjadi pemerhatian saya di H4 is di sini. Kerana di sini saya melihat sekiranya ada setup ataupun peluang-peluang untuk saya buy, saya akan buy di sini, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana di sini kalau kita lihat, saya tutup dulu ya, saya delete dulu. Kerana kalau kita lihat peluang buy di sini, kalau saya besarkan sedikit, dia sejajar dengan setup di weekly. Kerana kalau kita melihat di time frame weekly, kita buka di weekly, tuan-tuan. Kalau kita buka di weekly, dia berada di sekitar MA 10 low di weekly. So dalam masa yang sama, ini ialah antara ruang ataupun antara zone resistance become support. Kerana apa? Kerana telah pun berjaya dipecahkan, tuan-tuan. Zone ini telah berjaya dipecahkan oleh this particular movement ataupun this particular movement, movement ini. So kalau kita lihat, candle inilah yang berjaya break this particular resistance. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, structure resistance ini telah pun berjaya dipecahkan lah. Kerana di sini ialah lower high yang perlu dipecahkan sebelum market berjaya melakukan kenaikan. Sekarang ni market akan test balik di antara zon-zon resistance become support lah, ataupun kita panggil sebagai swap zone dalam S&P. So kita buka semula kita kembali ke H4. Kita kembali ke H4. So di antara zon-zon yang menjadi pemerhatian saya untuk minggu hadapan ialah di zon-zon 423 inilah, tuan-tuan ya. Di zon 423 ini. So saya akan mencari peluang-peluang ataupun entry buy sekiranya berlakunya setup di sini. Setup apa yang saya tunggu? Seperti biasa, kita akan tunggu setup extreme buy ataupun MHV buy ataupun arah kukuh buy, ataupun nak lebih selamat, kita tunggu momentum buy. Ini adalah antara setup yang kita tunggu di H4. Dalam masa yang sama, kita juga boleh menunggu kehadiran CB1. Kita menunggu CB1 break di H4 dalam keadaan market hilang volume. Dalam keadaan market hilang volume, maknanya CB1 di H4 perlulah di break. Perlu break CB1 di H4 dalam masa yang sama, membuat bacaan arah kukuh buy di H4.
So, bila dah ada arah kukuh buy di H4, dia menandakan signal pertukaran trend daripada downtrend to uptrend. Okey? Tapi tuan-tuan perlu ingat, tuan-tuan perlu perhatikan juga kerana di daily ada setup re-entry sell di MA5, MA10 high. So kalau kita buka di H4, ya di sini ya, di sini. Okey, ini adalah di zone 423 kita mencari setup buy, tetapi di zone ini kalau kita lihat di sini, saya buka kembali di daily, saya melihat di sini ialah MA5 high, ini MA10 high. Sorry. Di sini MA10 high. Okey, di sini MA10 high. Okey, so kalau kita buka di H4, kita dapat menjangkakan bahawa kalau di sini kemungkinan ada setup re-entry sell ya. Ada setup re-entry sell, kemungkinan price akan turun dahulu di sini. Okey, kemungkinan akan turun. Saya tak tahu turun sampai mana ataupun dia break. Ada kemungkinan, kita tak boleh mengawal market. Sebelum dia naik, dia cuba try di sini untuk mengaktifkan setup re-entry sell di daily sebelum dia turun. Dia turun semula, kemungkinan dia turun test balik di sini ataupun saya tidak tahu. Okey, sebelum dia mencari MA5, MA10 high di weekly, which is di sini. Di sini adalah antara zone MA5, MA10 high di weekly. Okey, so saya buka H4, saya kecilkan. Okey, kita lihat di H4, ya di situ. Sebelum dia naik di sini. Itu hanyalah kemungkinan saja pergerakan market kemungkinan pergerakan market. Tapi kita tahu di sini di bawah zone 423 ni ialah zon-zon MA5, MA10 low di weekly, dan di sini ialah zone MA5, MA10 di daily. So di sini ada setup potensi rebuy di weekly, di sini ada potensi setup potensi belum lagi berlakunya setup ni, tetapi ada potensi resell di daily. Dan di atas ini zon-zon MA5, MA10 high di weekly. Okey, di weekly. Okey. So apa trading plan ya? Trading plan saya telah jelaskan sebenarnya tadi. Saya menunggu setup buy di H4 Saya menunggu setup buy di H4 di zone 423, which is complete cycle sell setelah berlakunya CB1 break di sini melalui penaikan FMCBR. This one is antara zone 423. Tapi adakah dia tak mampu break? Tak juga kerana kalau dia berjaya break, dia akan turun lagi. Tapi kalau berlakunya rejection dan ada setup buy di sini, saya akan ambil setup buy tersebut. Okey. Dan TP-nya mana? TP-nya bergantung. Kita boleh ambil TP berdasarkan FMCBR ataupun kita melihat TP sama ada kita melihat di setiap support and resistance. Okey, di sini ada, saya cakap ada satu area resistance, support become resistant. So kita boleh melihat di setiap SNR ataupun di setiap SNP, tuan-tuan. Tapi bila CB1 pecah, kita boleh tengok sama ada TP1, TP2 ataupun TP3, bergantung kepada each breakout, seperti biasa ya, seperti biasa. So macam mana? Saya ulang, this one is setup re-entry buy di weekly. So sudah ada setelah berlakunya signal momentum buy. So sekarang ni kita hanya menunggu setup buy di lower time frame. So technically kita akan melihat di daily masih belum ada sebarang bacaan momentum sell, dan dalam masa sama ada MA50 yang menahan penurunan jatuhan, dan dalam masa yang sama dekat MA50 juga ada kehadiran CB1 di situ yang menahan price untuk turun. CB1 ini kita panggil sebagai EL4 yang menahan penurunan. Dan dalam masa yang sama di H4 kita melihat di H4 kita melihat bahawasanya melalui penarikan FMCBR Fibo Musang, price masih lagi belum berada di antara zon 261 ke 423. So normally bila price break zon 261, price akan mencari zon 423. So kita menunggu price berada di zon 423 sebelum kita mencari entry buy. Kita menunggu setup buy di H4. Okey, seperti apa? Seperti kita menunggu extreme buy ataupun MHV buy ataupun arah kukuh buy. Dalam masa yang sama CB1 dipecahkan. So kita akan mengikut arah perjalanan market selepas itu. Okey. So sekiranya ada bacaan momentum buy, alhamdulillah kita boleh
hold sekiranya ada, tetapi sekiranya tiada sebarang bacaan momentum, kita TP terlebih dahulu. Okey? Okey, so itu sahaja analisa mapping saya untuk pair AUD NZD untuk mencari potensi re-entry buy di weekly. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.